Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna mimma jahilna وذكرنا مما نسينا اللهم فقهنا في الدين وقل رب زدني علما رب يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير أما بعد. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, semua jemaah Surau An-Nur Banda Puteri Kelang, semua yang menonton FB Live Surau An-Nur pada malam ini. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah taufik hidayah inayah daripada Allah, pada malam ini dapat sama-sama kita menunaikan salat fardu maghrib, yang mana kita dapat mendirikan salat pada malam ini ianya disebabkan taufik hidayah inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Taala tidak memberikan taufik, tidak memberikan hidayah, maka seorang hamba itu tidak dapat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala menyesatkan siapa yang dikehendaki oleh Allah Taala, dan Allah Ta'ala jugalah yang memberikan hidayah kepada sesiapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, alhamdulillah pada malam ini dapat kita menyambung kuliah bulanan kita. Kita membaca kitab tafsiran ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu. Bagi yang ada kitab, pada muka surat 302, muka surat 302 yang di bawah itu. Baik, kita terus melihat, membaca dalam kitab firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-58 dan 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafan tajri min tahtihal anharu khalidina fiha ni'ma ajrul 'amilin alladzina sabaru wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang bermaksud dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh. Allah Ta'ala berfirman, siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala dan dia beramal soleh, kami akan tempatkan mereka dalam mahligai-mahligai di syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Orang yang beriman dan beramal soleh, Allah Ta'ala masukkan ke dalam, Allah Ta'ala tempatkan mereka di dalam mahligai di dalam syurga. Mahligai di dalam syurga ini, Masya Allah, kalau di dunia ini rumah yang berharga jutaan, rumah itu mungkin cat dia Masya Allah, cat yang mahal, colornya color yang terang, kemudian perabotnya dan sebagainya. Mahligai di dalam syurga ini jauh lebih indah, lebih cantik, lebih mahal, dan harga mahligai di dalam syurga ini tidak mampu dibeli oleh sesiapa pun. Hatta orang yang paling kaya di dunia ini tak dapat nak beli harga mahal nilai syurga itu. Yang mana syurga Allah SWT ini tak pernah dilihat oleh mata. Mata tak pernah lihat, kemudian tak pernah
didengar, kemudian tidak pernah terlintas di hati kita. Apa yang kita terbayang ataupun kita terlintas keindahan syurga itu tak akan sama dengan apa yang Allah Ta'ala sediakan di dalam syurga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Maka orang beriman dan beramal soleh, Allah Ta'ala tempatkan mereka di dalam mahligai, di dalam mahligai di syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Sungai ini indah. Kalau kita pergi ke taman atau di kawasan kebun dan sebagainya, bila ada air yang mengalir, maka cantik. Ada jambatan, kemudian ada air mengalir di bawah jambatan itu. Adanya air sungai yang jernih, berenang, ikan berenang-renang di dalam, ataupun di dalam rumah, banglo dan sebagainya, lantai dia kaca, maka bawah dia ada air mahal. Ada hotel di mana, di Dubai ke contohnya, maka di dalam bilik itu, katil di dalam bilik tu, kita di tempat katil tu, dinding itu kita lihat apa? Ada dinding itu bukan dinding simen batu, dia akuarium yang besar. Maka dengan mengalir dalam syurga ni, mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya. Orang yang masuk ke dalam syurga kekal buat selama-lamanya. Manakala bagi orang kafir, orang yang kufur pada Allah, dimasukkan ke dalam neraka juga buat selama-lamanya, kekal di dalamnya. Demikian balasan sebaik-baiknya bagi orang yang beramal soleh, iaitu mereka yang sabar dan mereka pula berserah diri bulat-bulat kepada Tuhannya. Baik, inilah balasan orang yang beriman, beramal soleh. Balasan dia apa? Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam syurga. Di dalam syurga itu ada mahligai yang mengalir di bawahnya sungai, dan mereka kekal di dalamnya. Balasan yang Allah bagi apa? Balasan yang paling baik kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Dan juga mereka yang sabar, mereka yang bersabar dan mereka yang bertawakal kepada Allah Ta'ala. Dua sifat ini, sifat sabar dan juga sifat tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan masukkan orang yang sabar dan orang yang bertawakal ini ke dalam syurga Allah, yang mana dalam syurga Allah Ta'ala itu ada mahligai. Baik, berkata pengarang, qal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumi fid darin amin. Masih banyak ayat lain yang menjelaskan tentang perkara ini. Kata pengarang, banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang ujian, tentang cubaan, tentang sifat sabar ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di dalam ayat-ayat yang lain, banyaklah, yang mana kita masih lagi membincangkan tentang kesabaran, yang mana kita masih lagi membicarakan, iaitu seruan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentang sabar. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu menghadapi segala kesukaran dalam mengerjakan perkara-perkara yang berkebajikan, dan kuatlah kesabaran kamu lebih daripada kesabaran musuh di medan perjuangan. Jadi tuan-tuan, kita masih membicarakan tentang sabar. Kata pengarang, masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang perkara ini, iaitu tentang perkara kesabaran, tentang perkara orang yang beriman, orang yang beramal soleh ini. Dalam hadis disebutkan, disebutkan mafhumnya, sesungguhnya orang-orang yang sehat akan selalu mengharapkan kedatangan hari kiamat. Seandainya tubuh-tubuh mereka terpotong dengan gunting semasa di dunia diuji dengan bala, tak kala mereka tahu akan agungnya pahala
Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang diuji dengan bala. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sihat tubuh badan dia, maksudnya orang yang dia ini sewaktu di dunia ini dia tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, dia tidak diuji dengan diperintahkan kepada dia untuk pergi berperang melawan orang kafir. Maksudnya tubuh badan dia ini tak dilukai, tak disakiti, tak ada apa pun yang menyakiti diri dia, tidak ada apa yang dia korbankan. Jas tubuh badan dia ni untuk agama Allah SWT ataupun untuk diuji oleh Allah SWT. Maka pada hari akhirat kelak, manusia bercita-cita, berkeinginan, kalaulah sewaktu di dunia ini tubuh mereka ini dipotong, maksudnya disakiti. Maksudnya orang Islam dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia ditetak, dia dipanah, dia ditombak. Kita ingat balik bagaimana kisah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam betapa begitu banyak tetakan bekas luka pada jasad dia itu sehingga tak dapat dikenali. Ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dibunuh, kemudian dibelah, dada dia dikeluarkan, jantung dia dikunyah, dimakan. Banyak lagi tuan-tuan. Maksudnya semua luka-luka itu menjadikan mereka yang terluka itu ketika mana melihat pahala yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia sewaktu di akhirat, dia rasa beruntungnya dia. Maka orang yang tidak, tubuh badan dia tak disakiti, tak ditetak, dia tak pergi berperang di jalan Allah, maka dia berkeinginan, dia bercita-cita, dia berharap kalaulah sewaktu di dunia ini dia diuji oleh Allah SWT. Dia berkeinginan sebab dia dah tengok dah pahala orang yang gugur mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah betapa besarnya, agungnya, betapa besarnya ganjaran pahala yang Allah Taala kurniakan kepada mereka yang diuji. Tubuh badan dia ni, jasad dia ni, tubuh badan dia dikorbankan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan baginda Rasulullah SAW, disakiti, dibaling, dilontar batu sehingga berdarah tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengalir darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan Nabi alaihi salam, ada yang dibunuh. Zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi, mereka kufur dengan ayat-ayat Allah, wa yaqtulunal anbiya, dan mereka membunuh para nabi alaihi salam. Nabi, antara nabi yang dibunuh, Nabi Zakaria dibunuh, ada yang digergaji, dibelah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tubuh badan, tubuh kita ni, jasad kita ni, anggota tubuh badan kita ni, kalau kita tak korbankan di dunia ini, di hari akhirat kelak kita akan rugi. Ataupun tuan-tuan, anggota tubuh badan kita ni, anggota tubuh badan kita ini kita tak gunakan untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah.
lidah kita tidak banyak berzikir, telinga kita tidak banyak mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak mendengar Al-Quran, tidak mendengar ceramah dan sebagainya, maka pada hari akhirat kelak kita akan rugi. Ketika mana kita rugi? Ketika mana kita saat diadili, ditimbang amalan kita itu, ketika itu saat itu kita rasa sangat-sangatlah rugi. Kita rasa nak kembali ke dunia, nak beramal soleh, nak melakukan kebaikan, nak melakukan sebanyak mungkin kebajikan. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, penyesalan pada hari akhirat tidak ada gunanya lagi, tuan-tuan. Sebab itu kalau kita nak kita ambil peluang, kita nak berkorban apa sahaja, ikut kadar kemampuan kita. Berkorban yang paling tinggi adalah pengorbanan yang paling tinggi adalah jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak mampu, kita berjihadlah sekadar kemampuan kita. Jihad hawa nafsu kita, tekan hawa nafsu kita. Nafsu kita malas untuk solat di surau di masjid, nafsu kita malas untuk membaca Quran, malas untuk solat awal waktu, maka kita tekan nafsu kita, kita korban, kita dahulukan, utamakan perintah Allah Ta'ala berbanding dengan kehendak hawa nafsu kita, keseronokan kita. Baik, dari Umar radhiyallahu anhu berkata, kata Umar radhiyallahu anhu, aku tidak ditimpa suatu cubaan melainkan di dalamnya terdapat 4 nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada aku. Kata Umar radhiyallahu anhu, aku tidak ditimpa ujian cubaan ini melainkan di dalam ujian itu ada 4 nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada aku. Kata Umar radhiyallahu anhu, cubaan itu tidak menimpa agamaku. Yang pertama, ujian dan cubaan itu tidak menimpa agama Islam. Kemudian cubaan itu tidak lebih besar daripada nikmatnya. Jika nak dibandingkan ujian Allah, cubaan yang Allah Ta'ala timpakan kepada kita ni, jika nak dibandingkan dengan nikmat yang telah kita kecapi, nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita, maka nescaya nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita itu jauh lebih besar jika nak dibandingkan dengan ujian dan cubaan yang Allah Ta'ala timpakan kepada kita. Ini kata Umar radhiyallahu anhu. Jadi kata Umar, bila dia ditimpa ujian, musibah atas diri dia, dia kata apa? Ujian itu jika nak dibandingkan dengan nikmat yang telah aku kecapi, nikmat yang aku kecapi ini jauh lebih besar jika nak dibandingkan dengan ujian, cubaan yang Allah Ta'ala timpakan ke atas diri aku. Maksudnya, bila mana kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita kata apa? Nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada aku, yang aku kecapi selama ini, jauh lebih besar jika nak dibandingkan dengan ujian, cubaan yang Allah Ta'ala timpakan ke atas diri. Ini kata Umar radhiyallahu anhu. Kemudian cubaan itu tidak menghalangku untuk redha kepadanya. Kata Umar radhiyallahu anhu, ujian Allah ke atas diri dia, ke atas diri Umar ni tidak menghalang Umar untuk dia bersifat redha. Apa jua ketentuan, apa jua ketetapan Allah ke atas diri dia, dia diuji, ditimpa musibah dan sebagainya ke atas diri dia, dia tetap redha kepada Allah. Dia dapat kebaikan, dia dapat keburukan, dia sihat, dia sakit, dia kaya, dia miskin, dia tetap redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku boleh mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala atas cubaan itu. Dan kata Umar radhiyallahu anhu, bila kita diuji oleh Allah Ta'ala, kita mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas ujian cubaan yang Allah Ta'ala timpakan ke atas diri kita. Boleh tuan-tuan, kita nak
mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah. Yang mana tuan-tuan, dalam kita beribadah, menyembah Allah Ta'ala ni, dia ada tingkatan dia, martabat dia. Martabat yang paling tinggi ini, beribadah kepada Allah Ta'ala, melaksanakan perintah Allah Ta'ala, tidak mengharapkan apa jua, melainkan adalah redha Allah SWT. Boleh tak kalau kita beribadah, kita solat sunat 2 rakaat, kita nakkan ganjaran pahala daripada Allah? Boleh tak? Boleh. Kita bersedekah, kita nakkan mengharapkan pahala daripada Allah? Boleh. Cuma bersedekah, jangan sedekah kita riak sehingga terbatal sedekah kita, infak kita itu. Maka apa jua amalan yang kita lakukan, boleh untuk kita mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang lelaki, dia dengar fadilat, dia dengar apa yang Allah Ta'ala sediakan di dalam syurga berupa bidadari-bidadari, maka dia ibadah, dia terbayang-bayang bidadari. Boleh tak? Boleh. Boleh. Cuma tuan-tuan, kalau terbayang sehingga naik syahwat dan melepaskan hawa nafsu syahwat itu pada tempat yang haram, itu berdosa lah. Tapi kalau dia mengharapkan, dia terbayang syurga, bagaimana di dalam syurga bidadarinya, makanan yang lazatnya dan sebagainya, dan dia harap, boleh. Tapi martabat yang tertinggi adalah ibadah bukan kerana syurga, semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu dalam kitab Fadail Amal, Fadail Amal, kelebihan amal, kita berzikir dapat apa? Ucapan Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Apa ganjaran pahala dia? Kita pergi ke masjid, bolak-balik, pergi dan balik, pergi ke masjid, balik, bolak-balik. Maknanya pergi ke masjid, apa ganjaran pahala dia? Setiap langkah, khutwah, setiap langkah itu beri pahala, dan diampunkan dosa, ditinggikan darjat, banyak lagi lah kelebihan amal. Maka dibolehkan untuk kita mengharap pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila mana kita diuji, kita mengharap, bila kita bersabar dengan ujian tersebut, kita mengharap ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kata Umar juga. Maka dengan itu, keyakinan seorang Muslim yang ditimpa musibah, bahawa di dalam musibah itu adanya yang baik, sudah pasti. Di sebalik ujian Allah Subhanahu Wa Taala ini ada kebaikan, ada hikmahnya, tersurat, tersirat. Di sebalik itu pasti dan pasti ada kebaikan. Apatah lagi kita orang Islam, orang mukmin, bila kita ditimpa dengan satu-satu musibah, yakinlah bahawa Allah SWT cinta kepada kita. Yakinlah bahawa Allah Ta'ala ini ingat kepada kita. Allah Ta'ala ini nak bagi pahala kepada kita. Nak masukkan kita di dalam syurga, Allah Ta'ala uji kita. Nak tinggikan darjat kita, Allah Ta'ala uji kita dengan ujian cubaan. Balasan yang agung, pahala yang banyak, dan adanya balasan di sisi Allah Ta'ala, maka itu semua akan boleh meringankan pahitnya cubaan. Sebab itu tuan-tuan, para sahabat Nabi SAW sebelum pembukaan kota Mekah, mereka ini disakiti, dizalimi, dibunuh. Apa yang membuatkan mereka ini begitu kuat keimanan mereka untuk menempuhi segala ujian cubaan itu, penderitaan, kesakitan, yang menjadikan mereka, keimanan mereka ini utuh, kuat, ini
tidak lain tidak bukan apabila mereka ini memikirkan ganjaran pahala daripada Allah Ta'ala yang menanti mereka. Jadi ringan bagi mereka. Mereka diuji oleh Allah Ta'ala, mereka tersenyum. Mereka tidak mengeluh sedikit pun. Ini keimanan mereka orang-orang soleh. Mereka yang dekat dengan Allah SWT. Allah reda kepada mereka. Radiyallahu anhum wa radu'an. Mereka reda. Radiyallahu anhum. Allah reda kepada mereka. Wa radu'an. Dan mereka juga reda pada Allah SWT. Pedihnya musibah atas jiwa dan perasaan hina orang yang ditimpanya. Abu Talib Al-Makki berkata, dasar kurangnya kesabaran disebabkan oleh lemahnya keyakinan akan adanya balasan yang baik bagi sesiapa pun yang bersabar, kerana seandainya keyakinannya kuat, janji yang ditangguh itu seakan menjadi segera. Jadi kata Abu Talib Al-Makki radhiyallahu anhu, dia kata apa? Bila seseorang itu dia kurang sabar, disebabkan apa? Dia kurang sabar disebabkan lemahnya keyakinan dia tentang adanya balasan daripada Allah SWT, menjadikan dia tak kuat. Sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, kekuatan umat Islam ini tuan-tuan, dia bergantung kepada keimanan dia. Keimanan, keyakinan dia, ketakwaan dia kepada Allah. Bila iman dia kuat, iman dia mantap, ketakwaan dia kepada Allah Ta'ala, apa jua rintangan, apa jua ujian, dia boleh tempuhi, dia boleh lelau, dia boleh bersabar, dia tetap redha atas apa jua ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jika yang berjanji itu jujur, maka dia akan memperbaiki kesabarannya kerana kuatnya kepercayaan terhadap pemberiannya. Seorang hamba tidak akan bersabar kecuali dengan salah satu dua makna berikut. Kerana menyaksikan adanya ganti dari kesabaran, dan inilah kedudukan mereka dari golongan kanan. Kerana mereka melihat kepada yang memberi ganti, Allah, iaitu akan mendapat kedudukan sebagai mereka yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apabila kita melihat yang memberi ganjaran ni, yang membalas, yang akan mengurniakan ganjaran pahala itu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, inilah keyakinan, inilah kekuatan orang mukmin. Diuji oleh Allah dengan apa jua ujian, dan dia melihat yang akan memberikan, menggantikan ujian ini dengan pahala. Ujian ini akan dibalas dengan pahala, dengan kedudukan yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, taqarrub ila Allah. Maka ini merupakan kekuatan bagi seorang mukmin. Sebab itu penting rohani umat Islam tu penting. Kerana itulah yang menjadikan dia ini dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari ini tuan-tuan, perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apabila manusia jauh dengan Allah, jauh, tidak mendengar hadis Nabi SAW, tidak mendengar firman-firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hati mereka akan keras. Hati mereka akan keras. Apabila mereka diuji sikit oleh Allah SWT, mereka melenting. Mereka bersangka buruk dengan Allah SWT. Tetapi tuan-tuan, bila mana hati ni, hati yang imannya kuat, hati yang lembut tuan-tuan, bila diuji oleh Allah, seorang mukmin itu akan mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua daripada Allah, aku pasrah, aku redha ya Allah. Aku yakin Engkau akan membalas dengan balasan yang jauh lebih baik. Engkau uji aku di dunia ya Allah, di hari akhirat Engkau akan memberikan kepada daku ya ganjaran pahala, syurga dan sebagainya. Maka itu akan menjadikan motivasi kepada seorang mukmin untuk dia menempuhi apa jua ujian dan rintangan yang dilaluinya. Kemudian kata pengarang, disebabkan adanya hiburan, sokongan psikologi
yang diterima oleh orang yang ditimpa musibah. Hiburan yang diberikan oleh orang lain sangat bermanfaat bagi orang yang sedang ditimpa musibah. Atas dasar itulah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, setiap kebahagiaan itu terdapat kesedihan, dan suatu rumah yang dipenuhi kebahagiaan itu juga akan dipenuhi dengan kesedihan. Baik ketika Khabbab bin Al-Art mengadu tentang pedihnya siksanya yang dilakukan oleh kaum musyrikin kepada dirinya dan teman-temannya yang lemah, sambil berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khabbab radhiyallahu anhu ni dia mengadu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengadu, ya Rasulullah, dia mengadu bahawa dia ini diseksa oleh musyrikin. Dia dan kawan-kawan dia ni diseksa oleh musyrikin. Maka dia mengadu kepada Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, mengapa engkau tidak memohon pertolongan untuk kami, dan mengapa engkau tidak berdoa kepada Allah untuk kami? Ya Rasulullah, kata Khabbab radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, mengapa engkau tidak berdoa kepada Allah agar Allah membantu, menolong kami? Kami diseksa. Kami diseksa oleh musyrikin, ya Rasulullah. Berdoalah kepada Allah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar Allah memberikan pertolongan kepada daku, kata Khabbab radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya mereka sebelum kamu terdapat seseorang yang telah dicolek dan diletakkan dalam tanah dan telah dikorek, kemudian diletakkan gergaji di atas kepalanya sehingga kepalanya terbelah dua dan disisir dengan sisir besi antara daging dan tulangnya, namun perkara itu tidak menghalangnya dari agamanya. Bila Khabbab radhiyallahu anhu mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana dia dan kawan dia ini diseksa oleh musyrikin, maka Nabi SAW berkata apa? Sesungguhnya mereka sebelum kamu, iaitu mereka sebelum Khabbab ni siapa? Iaitu Nabi-Nabi alaihissalam yang dibunuh oleh musuh, yang mana bunuhnya cara apa? Cara yang saya dah sebut sebelumnya tadi, iaitu dibunuh dengan cara digergaji kepalanya hingga terbelah dua. Kemudian dikorek pula daging dan dia punya tulang dia itu. Walaupun dibelah dua, dibunuh dengan cara dibelah dua, para Anbiya alaihissalam ini tidak keluar daripada agamanya. Tetap dengan agama Islam, beriman kepada Allah, tak keluar daripada Islam. Tetap berdakwah hingga kita titisan darah yang terakhir, tetap. Maka Nabi SAW memberikan motivasi kepada Khabbab radhiyallahu anhu. Khabbab kata, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah memberi pertolongan kepada daku diseksa oleh musyrikin. Nabi SAW bersabda, orang sebelum kamu dibunuh dengan cara digergaji, terbelah dua. Dia tetap dengan agamanya, walaupun dibunuh oleh musuh. Disebabkan yakin adanya jalan keluar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajar kita satu perkataan yang boleh memberikan jalan keluar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, Nabi SAW ajar zikir. Nabi SAW bersabda, yang mana bila mana kita ni nak keluar, kita buntu, kita nak supaya kita dapat mencari jalan keluar ni daripada kebuntuan tu, Nabi SAW ajar apa? Rasulullah SAW bersabda, kalimatul farji, kata-kata yang boleh memberikan jalan keluar adalah apabila kita ni
dalam keadaan susah, dalam keadaan kita rasa buntu, kita rasa kita ni dah putus asa dah, maka Nabi SAW ajar kepada kita kalimatul farji, perkataan yang memberikan jalan keluar daripada kesusahan, kesulitan, iaitu la ilaha illallahul halimul karim. La ilaha illallahul halimul karim. Tiada Tuhan selain Allah yang maha penyantun, halim. Halimul karim, penyantun dan maha mulia. La ilaha illallahul aliyyul azim. Tiada Tuhan selain Allah yang maha tinggi dan maha agung. La ilaha illallah rabbus samawati sab'u. Tiada Tuhan selain Allah, Tuhan pemelihara langit yang 7. Wa rabbul arsyil karim. Dan Tuhan pemilik singgah sana yang mulia. Tuhan pemilik arsy. Jadi tuan-tuan, zikir ni kita boleh amalkan. La ilaha illallahul alimul karim. La ilaha illallahul aliyyul azim. La ilaha illallah rabbus samawati sab'u wa rabbul arsyil karim. Kita dalam masalah, kita diuji, kita ditimpa musibah dan sebagainya, zikir dengan zikir. Allah Ta'ala telah menjanjikan mereka yang bersabar dengan diberikan kelapangan setelah kesempitan, kesejahteraan setelah cubaan, kemudahan setelah kesusahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, liyunfiq zu sa'atin min sa'atih wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukuplah sekadar itu kuliah bulanan kita pada malam ni, yang mana tuan-tuan, Allah Ta'ala janji orang yang bersabar ni Allah Ta'ala akan berikan kelapangan jalan keluar kepada dia setelah mana dia diuji dengan kesempitan, dengan penderitaan dan sebagainya. Wallahu alam. Saya minta maaf jikalau ada kesalahan dan sebagainya. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah dan silap datang daripada kekurangan diri saya. Wallahu alam. Saya minta maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.